meluluskan pewujudan tapak pelupusan sisa industri berjadual pelbagai kategori seluas 202.35 hektar di Bukit Ketam, Mukim, Kuala Kuantan, dan pada masa ini kerajaan negeri sedang memproses pewartaan secara rasmi kawasan ini sebagai tapak pelupusan industri. Kerajaan negeri Pahang juga telah meluluskan permohonan syarikat Lynas Malaysia Sdn Bhd untuk membina tapak PDF-nya, Permanent Disposal Facility, di mana-mana kawasan di dalam tapak pelupusan tapak industri Bukit Ketam yang telah diluluskan. Untuk makluman yang berhormat, Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB dalam mesyuaratnya pada 28 Julai 2020 telah meluluskan cadangan tapak tersebut tertakluk kepada kelulusan kajian Radiological Impact Assessment RIA, Environmental Impact Assessment EIA dengan izin, dan lain-lain keperluan pihak berkuasa tempatan yang berkaitan. Laporan semua kajian tersebut perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa berkenaan untuk penilaian sebelum kebenaran membina PDF dikeluarkan oleh AELB. Untuk menjawab soalan daripada ahli yang berhormat berkenaan dengan DEIA, untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan kepada EIA Order tahun 2015, istilah DEIA tidak lagi diguna pakai. DEIA diguna pakai pada EIA Order tahun 1987. Namun demikian, dalam EIA Order 2015 wujud jadual 1 dan juga jadual 2. PDF ini jatuh di bawah jadual 2, iaitu permohonan ini akan diproses dan buat penilaian di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Alam Sekitar Malaysia, di mana paparan umum ataupun public display akan dilaksanakan apabila proses EIA ini dilaksanakan. Yang kedua, berapa keluasan tanah yang diguna, iaitu untuk tapak pelupusan sisa industri yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pahang adalah 202.35 hektar. Namun PDF ini hanya memerlukan 12 hektar, iaitu 6% daripada total area yang telah akan diwartakan oleh Kerajaan Negeri Pahang sebagai tapak pelupusan sisa industri berjadual pelbagai kategori. Berkenaan dengan buffer zone yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, kita menggunakan contoh seperti mana yang ada di repository Bukit Keledang Ipoh Perak yang mengandungi sisa radioaktif dari kilang Asian Rare Earth. Untuk repository tersebut, zon penampan buffer zone daripada repository ke kawasan awam adalah 1.7 km. Tetapi untuk meletakkan perkara itu dalam konteks yang lebih jelas, dari segi kandungan keradioaktifan daripada repository Bukit Keledang Ipoh, iaitu thorium 232, adalah sebanyak 200 becquerel per gram. Bagi keradioaktifan WLP Lynas adalah 6 becquerel per gram. Jadi soal buffer zone itu kita akan sesuaikan dengan pengalaman kita di repository Bukit Keledang Ipoh. Dan akhir sekali, bilakah kawasan ini boleh digunakan semula untuk aktiviti pembangunan? Konteks yang saya sebut merujuk sekali lagi adalah kawalan institusi repository Bukit Keledang Ipoh untuk Asian Rare Earth. Di situ AELB telah menetapkan tempoh kawalan institusi selama 300 tahun, 300 years of institutional control at the repository in Bukit Keledang for the Asian Rare Earth thorium radioactive material. Jadi soal bila untuk PDF Lynas ini, kita juga akan rujuk kepada pengalaman kita di Bukit Keledang. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan tambahan pertama, Bentong. Tuan Yang Ketua, so 300 years, dengan izin 300 years, that means permanently we lost a piece of land for Lynas Waste. Ya. YB Menteri, pada hari pelan 16 Julai, YB Menteri telah memberitahu Dewan ini bahawa Lynas perlu memulakan proses pembangunan PDF sebelum Mac 2021 jika kekal
maka license Linus akan ditarik balik. Soalan saya pertama, apa maksudnya perkataan mula ini? Mula cari tapak ke, mula kajian ke, ataupun cuma mula korek satu lubang di tapak? Apa maksudnya? Terima kasih Bentong. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat daripada Bentong. Linus, apabila disebut bahawa antara satu syaratnya adalah pemegang lesen, iaitu Linus, hendaklah memulakan proses pembangunan kemudahan pelupusan PDF di lokasi bersesuaian pada tahun pertama dari tarikh kelulusan lesen. Jadi maksudnya Mac 2021, ya. Itu betul yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Di sini istilah memulakan proses pembangunan bermaksud pertamanya RA telah disediakan dan dikemukakan kepada AELB, EIA telah disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar. B, Linus mematuhi semua milestone yang telah ditetapkan yang akan saya bacakan nanti. C, lokasi PDF telah diperoleh dan lembaga telah meluluskan lokasi tersebut. Milestone yang telah diserahkan oleh Linus, diserahkan oleh Linus pada 24 Julai 2020, iaitu syaratnya milestone yang ditetapkan oleh syarikat sendiri. Pertamanya, Mei 2020 dengan izin. Detailed studies of recommended site for site confirmation selesai. September 2020, submission of all study reports of recommended site sedang dan akan berlangsung. December 2020, ini milestone yang dikeluarkan oleh Linus sendiri, regulatory approval. January 2021, construction of PDF, maksudnya mula pembinaan. August 2023, closure of PDF, dan seterusnya September 2023 adalah post construction phase. Ini berdasarkan kepada milestone yang diserahkan oleh Linus kepada AELB, dan ini disyaratkan sebagai memulakan proses pembangunan. Kalau tak mengikut milestone yang ditetapkan oleh syarikat Linus sendiri, lesen itu boleh dibatalkan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput sebelah sini. Kuala Krai, Yang Berhormat. Kemudian pohon soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tunggu tak. Dalam jawapan Yang Berhormat Menteri sebelum ini, syarat lesen terdahulu mewajibkan Linus untuk menjalankan R&D bagi sistem buangan kilang tersebut. Namun kerajaan terdahulu telah mengarahkan semua R&D ditamatkan. Linus dikhabarkan sebelum ini telah berjaya menghasilkan soil conditioner, soil yang boleh digunakan bagi menambah baik ciri-ciri tanah untuk aktiviti pertanian. Soalan saya ialah, Yang Berhormat Menteri, adakah pihak kementerian bercadang untuk mengaktifkan semula R&D ke atas bahan buangan Linus yang dilihat berpotensi dikomersialkan untuk kegunaan sektor pertanian? Dan adakah kondisi soil yang dihasilkan pernah dibuat ujian keberkesanannya ke atas mana-mana jenis tanaman? Jika pernah, apakah hasilnya? Dan terakhir ialah, adakah kondisi soil atau mana-mana hasil R&D yang dihasilkan sebelum ini pernah ditawarkan penggunaannya kepada mana-mana pihak, terutamanya dalam sektor pertanian, sama ada dari dalam atau luar negara, bagi menentukan keberkesanannya? Mohon penjelasan Menteri. Sila Berhormat Menteri, 1 minit. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kajian lapangan yang dijalankan oleh MARDI dan UPM untuk tanaman padi, kenaf, napier, jagung dan kelapa sawit mendapati hasil tanaman yang ditanam menggunakan bahan kondisoil yang dimaksudkan itu tadi, memberikan hasil yang lebih baik daripada tanah biasa. Hasil tuaian bagi tanaman kenaf sebagai contoh mendapati hasil meningkat lebih 80%. Manakala hasil tuaian jagung pula yield meningkat melebihi 100% bagi yang ditanam dengan tanah yang dicampur dengan kondisoil tersebut. Ini membuktikan kondisoil boleh digunakan untuk merawat dan menyuburkan tanah bagi kegunaan pertanian. Namun yang demikian, seperti mana yang dimaklum disebut oleh Yang Berhormat tadi, keputusan Jemaah Menteri pada 12 dan 19 Februari 2020, iaitu Linus hendaklah menamatkan semua aktiviti R&D berkaitan penggunaan Water Leach Purification Residue, WLP, sebagai kondisoil dalam bidang pertanian.
Namun pandangan saya dalam Dewan pada hari ini, kita dah setuju syarat dia adalah untuk membina tapak pelupusan kekal, PDF. Tapi dalam tempoh kita tunggu PDF itu dibina dan siap dibina berdasarkan kepada milestone yang saya sebutkan tadi, emplacement of WLP, iaitu maksudnya sisa itu dipindah kepada PDF pada Julai 2021, mungkin boleh kita teruskan dengan R&D tersebut. Sebab kalau didapati bahawa kalau R&D untuk sisa WLP itu betul-betul boleh diguna sebagai kondisol tersebut, apa salahnya kalau sekiranya tidak ada kesan bahaya, kesan radioaktif dan sebagainya. Jadi saya bercadang untuk melihat semula dan kita menimbang dan meneliti cadangan bagi Lynas, meneruskan semula R&D tertakluk kepada kelulusan Jemaah Menteri. Tapi namun demikian kita akan kekal dengan perancangan untuk pindahkan sisa tersebut kepada PDF sekiranya R&D ini tidak berjaya untuk dikomersialkan. Terima kasih Menteri. Saya bagi ruang satu. Ya, terima kasih. Dan taman yang ketiga, sila Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin merujuk balik kepada keputusan untuk melihat semula kepada R&D. Ya, saya pohon sangat-sangat Yang Berhormat Menteri tidak regress ataupun kembali ke belakang. Kerana WLP itu walaupun dibuktikan boleh menjadi soil conditioner atau kerana ia mengandungi gypsum, memang dia menjadi baja, tapi juga di dalam WLP mengandungi radionuclide thorium. Thorium ini ialah a known carcinogen, ya, dan mempunyai half life 14 bilion tahun. Kalau maksudnya sehingga kiamat, kalau dia masuk ke dalam kita punya food chain, ia merupakan satu perkara yang amat bahaya kepada kita semua yang akan memakan hasil daripada ladang, ya, ataupun tanaman-tanaman yang di mana kondisol itu digunakan. Sebab itulah keputusan kerajaan terdahulu untuk menghentikan R&D dan penggunaan kondisol ke atas tanaman-tanaman. Soalan saya, Bukit Ketam itu, Tuan Yang Di-Pertua, Bukit Ketam itu ialah watershed, tempat tadahan air di mana di bawah itu ialah Bukit Goh dan terus turun ke loji rawatan air di Kobat di Kuantan. Bagaimana kita mahu menangani sekiranya ada berlaku sesuatu, ya, ada leakage dan sebagainya kepada tapak PDF dan juga schedule waste tadi. Jadi pohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Kuantan. Sila Yang Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Kuantan. Pertamanya nak menjawab soalan berkenai kondisol. Kita tidak akan meneruskan R&D sekiranya ada bukti saintifik yang mengatakan bahawa ini akan memberi kesan kepada kesihatan dan keselamatan manusia. Ujian lapangan penggunaan kondisol dalam tanaman jagung dan kenaf setakat ini yang telah diuji oleh Atomic Energy Licensing Board Malaysia menunjukkan bahawa tiada pencemaran radioaktif dan tiada pertambahan keradioaktifan dalam tanah, air bawah tanah, hasil tanaman, manakala hasil tuaian pula semakin meningkat. Ulasan Jabatan Pertanian berdasarkan kepada analisis kandungan logam berat bagi kondisol ini adalah di bawah paras yang dibenarkan. Maka Jabatan Pertanian tiada halangan terhadap penggunaan kondisol ke atas tanaman. Namun saya serius untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan rakyat kita, ya. Sebarang keputusan mestilah kita buat berdasarkan kepada kajian sains. Saya minta izin sedikit masa lagi Yang Di-Pertua, ini berkenaan dengan kawasan tadahan air. Ya, memang ada kajian yang kita telah buat telah menunjukkan bahawa ada alur air yang mengalir ke Sungai Ara dan seterusnya ke Sungai Kuantan, di mana ada kawasan pengambilan air di empangan Kobat, ya. Sebab itu ini sangat penting untuk EIA dilaksanakan dengan telus dan dengan teliti untuk memastikan sama ada kawasan tadahan air itu akan memberi kesan kepada sumber air yang menjadi sumber kepada penduduk di Kuantan. Saya akan ambil serius perkara tersebut. Kalau sekiranya kita dapati bahawa alur air itu ada risiko pencemaran yang sampai ke Sungai Ara, maka kita akan buat keputusan yang sesuai. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan